Ini bab kewajiban tetap bersama jamaah al-muslimin pada ketika muncul ataupun berlakunya fitnah, dan dalam segala keadaan, dan haram al-khuruj min at-ta'ah, tidak taat kepada pemerintah, dan mufaraqatul jamaah, memisahkan diri daripada jamaah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aba Idris Al-Khawlani, dia berkata, saya telah mendengar Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, kana nas, orang ramai bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang baik. Aku pula bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang buruk. Makhafata an yudrikani, takut keadaan yang buruk itu sempat dengan aku dan dengan aku. Faqultu, kerananya aku berkata, wahai Rasulullah, dulu kita berada dalam zaman jahiliyah dan dalam zaman keburukan. Setelah itu Allah membawakan kebaikan ini kepada kita. Maka adakah selepas kebaikan ini keburukan? Nabi SAW menjawab, ada. Faqultu, saya bertanya lagi, adakah selepas keburukan itu kebaikan? Nabi SAW menjawab, ada. Wa fihi dakhan, dan wa fihi, dalam kebaikan itu ada dakhan, ini kelabu, tidak terang. Qultu wa ma dakhanhu, apakah yang tidak terang, yang kelabu itu? Qala, Nabi SAW menjawab, qaumun yastannuna bighairi sunnati, akan ada golongan yang tidak mengikut sunnahku. Wa yahduna bighairi hadyi, dan mereka memimpin tidak mengikut cara kepimpinanku. Ta'rifu minhum wa tunkir, engkau akan mendapati ada perkara yang baik dan ada juga yang mungkar, yang tidak baik pada mereka. Faqultu, setelah itu saya bertanya, fahal ba'da dzalikal khair min syarr, selepas kebaikan itu adakah lagi keburukan? Nabi SAW menjawab, ada. Du'atun ala abwabi jahannam, akan ada penyeru-penyeru di pintu neraka jahannam. Sesiapa yang menyahut seruan mereka, qadhafuhu fiha, mereka akan melontarkannya ke dalam neraka jahannam itu. Faqultu, saya bertanya, wahai Rasulullah, sifhum lana, gambarkanlah golongan ini kepada kami. Qala, Nabi SAW bersabda, boleh, ya. Qaumun min jildatina, mereka adalah golongan yang sama kulitnya dengan kita. Wa yatakallamuna bi alzinatina, mereka bercakap menggunakan bahasa kita. Qultu ya Rasulullah, saya bertanya, wahai Rasulullah, fama tara in adrakani dzalika, apa katamu kalau saya sempat dengan masa itu? Qala, Nabi SAW bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, kamu pastilah tetap berada bersama kumpulan orang-orang muslimin dan imam mereka, pemimpin mereka. Faqultu, saya bertanya lagi, kalau pada masa itu mereka tidak mempunyai jamaah, kumpulan, dan tidak ada imam? Qala, Nabi SAW menjawab, fa'tazil tilkal firaqa kullah, kamu pisahkan dirimu daripada semua puak-puak itu, daripada semua golongan-golongan yang ada itu. Walau an ta'adda ala asli syajaratin, walaupun engkau menggigit, yang terpaksa menggigit berdu pokok, hatta yudrikakal maut, sehingga engkau mati. Wa anta ala dhalik, dalam keadaan begitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Salam, katanya Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, saya kata, wahai Rasulullah, inna kunna bisyarr, dulu kita berada dalam keburukan, dalam keburukan. Kemudian Allah membawakan kebaikan yang sedang kita alami sekarang ini. Adakah selepas daripada kebaikan ini keburukan? Nabi SAW menjawab, ada.
Qultu hal wara'a dzalika syarr khairun, adakah selepas daripada keburukan itu kebaikan? Nabi SAW menjawab, ada. Qultu, saya tanya, adakah selepas daripada kebaikan itu kejahatan pula? Nabi SAW menjawab, ada. Qultu, saya tanya, kaifa, bagaimana? Qala, Nabi SAW menjawab, yakunu ba'di a'immah, akan ada selepasku pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihudaya, yang mana mereka itu tidak mengikut pimpinan aku, wala yastannuna bisunnati, dan tidak mengikut sunnahku, wa sayaqumu fihim rijalun, akan ada di kalangan mereka orang-orang yang hati-hati mereka adalah hati-hati syaitan dalam tubuh manusia. Qala, Hudzaifah berkata, saya bertanya lagi, kaifa asna'u, bagaimana saya nak buat wahai Rasulullah jika saya sempat dengan masa itu? Qala, Nabi SAW menjawab, engkau mesti patuh dan taat kepada pemimpin, walaupun belakangmu dipukul dan harta bendamu diambil, engkau tetap kena taat dan patuh. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya baginda bersabda, sesiapa yang keluar daripada ketaatan, yakni garisan ketaatan, yakni kepada pemerintah, wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan dirinya daripada jamaah Islam, famata, maka dia mati, matinya itu adalah mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dan sesiapa yang berperang di bawah bendera ummiyah, yang berperang secara membabi buta, yaghdabu li'asabah, dia marah kerana kumpulan ataupun puaknya, ataupun dia menyeru kepada kumpulan ataupun kaumnya, bangsanya, au yansuru asabatan, ataupun dia membela asabah, bangsanya, puaknya, faqutila, lalu dia dibunuh, faqitlatun jahiliyah, maka cara dia dibunuh itu adalah cara jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati, dan sesiapa yang bertindak terhadap umat, di mana dia memukul orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat daripadanya, dia tidak kisah terhadap orang-orang mukminnya, dia juga tidak menyempurnakan janji terhadap orang-orang yang berjanji untuk taat setia kepada pemerintah, yakni orang kafir lah, kafir ahdi. Falaisa minni, maka orang itu bukan dari kalanganku, dan aku bukan dari kalangan dia. Aku bukan, maknanya dia tak ada kena mengena dengan aku pun tidak ada kena mengena dengannya. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW binahwi hadis Jarir, serupa dengan makna hadis Jarir tadi, tapi Nabi SAW kata la yatahasha min mu'minha. Tadi la yatahasha saja, tak ada alif layyinah. Ini ada la yatahasha min mu'minha, makna dia tidak kisah, dia tidak peduli orang mukmin kau tidak mukmin kau tak kisah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang keluar daripada garis ketaatan, yakni sesiapa yang derhaka, itulah maksudnya, kepada pemerintah, wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan dirinya daripada jamaah muslimin, thumma mata, kemudian dia mati, maka matinya itu adalah kematian dengan cara kematian jahiliyah. Dan sesiapa yang terbunuh di bawah bendera ummiyah, bendera di bawah pimpinan yang memperjuangkan sesuatu secara membabi buta, yaghdabu lil asabah, iaitu dia marah kerana puaknya, wa yuqatilu lil asabah, dan dia berperang kerana puaknya, falaisa ummati, orang seperti itu bukan dari umatku. Dan sesiapa yang bertindak terhadap umatku, sesiapa dari kalangan umatku bertindak terhadap umatku, di mana dia memukul orang baik dan orang jahat, dan tidak kisah
sama ada tidak kisah, tidak mempedulikan orang-orang mukmin, tidak pula dia menjaga janji orang kafir yang telah memberikan taat setia kepada pemerintah Islam, falaisa minni, maka dia bukan dari kalanganku. Lepas tu riwayat satu lagi pun seperti itu juga, binahwi hadithihim. Riwayat daripada Ibn Abbas, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melihat daripada pemerintahnya sesuatu yang tidak disenanginya, maka hendaklah dia sabar, kerana orang yang memisahkan dirinya daripada jamaah sejengkal, maka dia mati, maka kematiannya itu adalah kematian jahiliyah. Riwayat daripada Ibn Abbas daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, sesiapa yang tidak senang hati terhadap pemerintahnya, tidak senang hati terhadap apa-apa tindakan pemerintahnya, maka hendaklah dia sabar menghadapinya, kerana tiada sesiapa pun dari kalangan manusia ini yang kharaja minas sultan, keluar daripada garisan ketaatan kepada pemerintah ataupun derhaka kepada pemerintah sejengkal sahaja, famata, lalu dia mati, melainkan dia mati dengan cara mati jahiliyah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jundab bin Abdullah al-Bajali, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang terbunuh di bawah bendera membabi buta, bendera perjuangan yang dilancarkan secara membabi buta, yad'u asabiyatan, dia menyeru kepada faham kepuakan ataupun perkauman ataupun kebangsaan, au yansuru asabiyatan, ataupun dia membela kaumnya, faqitlatun jahiliyah, maka matinya itu, cara dia terbunuh itu adalah cara jahiliyah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Nafi', katanya Abdullah bin Umar pergi kepada Abdullah bin Muti', hina kana min amril harrah, pada ketika berlakunya peristiwa harrah, yakni pada masa itulah, yaitu di zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Faqala, dia pun kata, letaklah untuk Abi Abdurrahman, yakni Ibnu Umar itulah kunyahnya Abi Abdurrahman, letak batal lah, yakni sebagai menghormati dia. Faqala, Ibnu Umar berkata, aku bukan datang untuk duduk, aku datang untuk menceritakan suatu hadis yang telah aku dengar Rasulullah SAW bersabda. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, sesiapa yang menarik tangannya daripada ketaatan, yakni kepada pemerintah, yakni sesiapa yang derhaka kepada pemerintah, menarik diri daripada taat kepada pemerintah, laqiyallah, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan tiada hujjah yang akan membelanya. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan tidak ada bai'ah di lehernya, dia mati dengan cara mati jahiliyah. Lepas tu beberapa sanad lagi tu seperti tu jugalah. Mari kita tengok semula. Ini bab kewajipan terus setia kepada jamaatil muslimin, kepada jemaah Islam pada ketika nyata ataupun berlaku fitnah, dan dalam semua keadaan, tidak dalam keadaan itu pun, itu tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi, mana kena tetap bersama jamaah muslimin. Wa tahrimil khuruj, dan haram, ini bab haram menceritakan tentang haramnya al-khuruj min at-ta'ah, yang derhaka kepada pemerintah, wa mufaraqatil jamaah, dan mengasingkan diri daripada jamaah.
Apakah yang dimaksudkan dengan jamaah ni? Apakah yang dimaksudkan dengan jamaah? Kita kena duduk sekali. Kena duduk sekali. Apakah maksudnya duduk sekali ni? Mana kita berjumpa, kita bermesyuarat, kita berusrah, kita begitu gini, itukah maksudnya duduk sekali tu? Dan apakah maksud jemaah tu? Makna jemaah yang ada, jemaah Islam yang ada mungkin pada mana-mana tempat, atas nama ni macam-macam. Ada 2, ada 3, ada 5, ada 10, macam-macam. Setengah-setengah tempat tu ada sikit, setengah tempat tu ada banyak. Itukah yang dimaksudkan dengan jamaatul muslimin di sini? Atau jamaatul muslimin ni maknanya kumpulan yang taat setia kepada pemerintah Islam? Tak kira lah Islam tu lagu mana pun. Adakah maksudnya begitu? Pemerintah tu maksudnya hak lagu mana tak cara lah, asal dia Islam. Biarlah dia merintah tu dengan cara peraturan ataupun undang-undang bukan Islam pun, asal dia Islam. Gitukah maksudnya jamaatul muslimin itu? Jadi macam-macam lah pendapat orang kan, pendapat orang. Setengah-setengah tu dia jadi keliru, pergi jauh, tak kena lah, tak kena. Masing-masing ada hak parti dengan cara parti dia, ada hak tidak cara parti dalam bentuk lain pun dia kata dia lah hak betulnya, orang lain tak betul berlaku. Jemaah ni betul sah je. Hak ni hak keadaan realiti zaman sekarang lah, realiti zaman sekarang. Zaman dulu pun sebenarnya ada juga, tapi dalam kumpulan lagu lain caranya, tidaklah dalam bentuk seperti sekarang ni. Orang panggil zaman kemudian ni harakah Islam ada. Bila negara Islam ni tak ada, jatuh ke tangan orang kafir, nak naik semula tu dalam bentuk harakah masing-masing lah. Hak ni dengan tablignya, hak ni dengan jamaah ikhwanul musliminnya, hak ni dengan jamaah macam-macam lah ada. Hak tu kemudian zaman dulu dia tidak ada dalam bentuk tu, sebab hak merintah tu Islam. Cuma dia ada dalam bentuk yang lain, dalam bentuk pahaman tu, akidah tu, dalam bentuk akidah tu. Dan hak maksud sini ni akidah tu lah hak maksud jamaatul muslimin, iaitu kumpulan yang berpegang dengan akidah Islam yang betul. Hak tu maksudnya. Bila-bila masa pun tak cara dah lah dalam bentuk banyak kumpulan kau, asalkan akidah dia sama, kita menyokong dia, kita membela dia, kita suka dengan dia, kita setuju dengan itu, masuk laku. Tidak kata khusus dengan hak ni saja, hak ni tak termasuk, tidak lagu tu, tak betul. Maknanya ada pula kumpulan kata kalau tidak jemaah dia keluar tu mana mati dalam keadaan jahiliah lah, sejekar pun keluar. Jadi berdasarkan hadis yang kita baca tadi, dia pakai dengan makna kumpulan dia, itu tak betul. Bukan gitu maksudnya. Hak ni maksudnya akidah. Jamaatul muslimin maksudnya jamaah ahli sunnah wal jamaah. Hak tu, itu maksudnya jamaatul muslimin. Hak sahabat-sahabat bawa mengikut ajaran Nabi SAW, itu jamaatul muslimin. Hak tu ada sama-sama sampai bila-bila pun. Dan mungkin dalam bentuk puak-puak yang berbeza-beza, lain-lain kumpulan itu, lain-lain kumpulan itu tidak jadi masalah. Hak tu lah gila, nak mana-mana kita nampak ke mana, asalkan nak Islam, nak buat Islam. Hak ni lebih menitik beratkan perkara ni, hak ni lebih menitik beratkan perkara ni, tak kisah hak tu, asalkan akidah dia sama. Dan asalkan kita tidak jadi puak di mana kalau hak puak lain tu tak betul berlaku ke mana-mana, padahal dia Islam juga, akidah betul juga, ahli sunnah juga. Masing-masing tu tuding jari, masing-masing tu nampak hak kurang orang, hak kurang sendiri tak nampak. Itu tak kena. Sepatutnya dalam keadaan setelah Islam dijajah, tak ada negara Islam, nak naik tu macam-macam lah caranya. Lah gila, biar gila. Hak tu dikatakan jamaatul muslimin berlaku, walaupun kita tidak masuk secara langsung, secara terang, tidak akad daerah lah kita kata. Walaupun begitu, kita bermakna mulazamati jamaatul muslimin juga, asalkan kita setuju dengan dia. Walaupun dia ada kurang, kita tahu dia kurang, tak apa hak tu, patut kita betul-betul. Tapi jangan maknanya kata puak kita saja. Itu merugikan sebenarnya. Di zaman sekarang ni kalau kita duduk keadaan tu rugi. Tak ada siapa dia faham pun, mana-mana pun. Misalnya kalau jamaah ikhwanul muslimin hak luar, hak luar daripada negeri kita, Said Hawa,
Dia keluar daripada Ikhwanul Muslimin. Tak ada sama dia kata mati jahiliah, dia tu kafir kau, tak ada. Sebab keluar tu akidah dia masih Islam, cuma dia tidak sesuai. Dia tidak kena ada beberapa perkara dia tak sih. Tapi secara umumnya dia terima secara umum. Cuma dia tak boleh duduk, tak boleh wakil je. Dia keluar, tak ada siapa pun kata kafir kau, rosak akidah dia kau, tak ada. Kalau di Pakistan, jamaah jamaat Islami yang dipimpin oleh Maududi tu, berapa ramai pemimpin-pemimpin pula keluar, termasuk Amin Ahsan Islahi, seorang ulama besar yang menulis tafsir begitu besar. Dia pun tumbik tafsir. Siapa dia kata dia tu tidak Islam, mati dalam keadaan jahiliah? Tak ada siapa kata. Ada juga yang dulunya tabligh, Maulana Habibur Rahman tabligh, lepas tu dia keluar tabligh, tak ada siapa dia pun kata. Hak cerdik-cerdik, hak pandai-pandai, hak atas-atas tu tak ada kata. Semua dia tak nampak cara ni, dia nampak cara lain lah, ikut dia lah. Gitu. Tetapi tetap menyokong pada dasarnya. Semuanya ini ahli sunnah wal jamaah belaka, Islam belaka, akidah molek belaka. Cuma kita nak kerja tak sesuai dengan kita. Kita duduk lain, tak apa lagu tu. Sebab yang kita sebut gini ni ada juga setengah-setengah kita suara-suara sumbai. Dia kata kalau keluar daripada hak ni mati jahiliah, tidak Islam lah, kafir lah, tak kena tu lagu tu. Itu ambil hadis pula lah kita lagu tu. Ni maksud lagu lain. Zaman dulu mana ahli sunnah pergi jadi khawarij, pergi jadi syiah, hak sesat tu, pergi jadi murjiah, hak tu maksudnya. Itu maknanya yang meninggalkan jamaatul muslimin. Zaman dulu. Sampai kemudian hak ni tak jadi masalah, asalkan akidah tu sama. Jangan akidah lain. Kalau akidah lain memang tak boleh. Dan bukan makna duduk sekali tu kita kena daftar nama. Tidak gitu. Tak kena daftar nama. Asalkan kita tahu ni saudara kita, kita sokong. Mana yang baik dia, kita terima. Hak mana kita boleh tupai dia, kita tupai. Jangan ta'assub. Jangan ta'assub hak kita saja molek. Kalau hak orang tak sedut ayat lah molek sama mana tak molek. Itu tak kena. Rugi umat Islam, rugi saja kalau lagu tu. Dia sepatutnya tidak begitu. Kita pun ada kurang kan, ada kurang, ada lebih. Hak kurang kita tu pakat tutup, pakat tampung. Hak lebih kita tu pakat tupai. Begitu juga orang lain, dia kena duduk situ, baru boleh maju orang Islam ni, baru boleh bersatu. Mungkin dari segi gerak kerja tidak sama, tetapi akidah dia sama. Dia akan sampai kepada matlamat juga, supaya itu yang kita kena faham. Jadi maksud jamaatul muslimin lagu itulah. Inda zuhuril fitan, kalau di zaman awal dulu ketika timbul fitnah dari segi akidah sanalah macam-macam. Jangan diikut hak tu. Ikut hak cara ma ana alaihi wa ashabi. Hak itulah yang dikatakan jamaatul muslimin dari segi akidahnya. Dalam semua keadaan kena, tidak pada masa muncul fitnah saja, dalam semua keadaan. Wa tahrimi al-khuruj min at-ta'ah, dan haram keluar daripada ketaatan kepada pemerintah. Ini pemerintah, kalau pemerintah tu betul molek, kita tak boleh nak keluar daripada ketaatan kepada dia. Apalagi kalau pemerintah Islam, kalau pemerintah kafir sekalipun, dia buat peraturan tu memang molek untuk semua. Kita tak boleh nak langgar tak satu kali. Kita tak boleh nak marah. Misalnya kalau dia kata dia denda kita, kerana jalan raya tu dia buat peraturan molek dah. Traffic light tu kita langgar hak tu, kita pun marah. Pasal dia tidak Islam. Tak kena tu lagu tu. Makna kafir sekalipun, kalau hak molek tu, kita kena tunggu. Hak molek dan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Macam tadi traffic light tak apa, canggah juga Islam, tak ada kena-mengena tu. Jadi tak boleh kita nak langgar tu. Lepas tu yang bahayanya siapa dia? Kita sendiri juga. Pengguna jalan raya tu yang bahaya. Dalam bab tu kena. Tapi dalam bab hukum, dalam bab politik, dalam bab undang-undang, dia tidak. Hak dasar, hak asas ni. Hak nu pemerintah yang dikatakan wajib kena taat, tak boleh kita tinggal dia, iaitu yang nak hak tu. Kalau pakai hak lain,
Sejauh mana yang tidak bercanggah dengan Islam, kita boleh tunggu. Dan kena tunggu, memang ada kebaikan pun. Tapi kalau yang bercanggah, tak boleh tunggu. Gitu keadaannya. Kalau kita duduk di sini dalam pemerintahan Islam, kalau tidak Islam, kita boleh duduk dengan aman. Orang Islam dia duduk mana, sebagai majoriti kah, sebagai minoriti kah, pemerintah dia tu orang Islam kah, orang kafir kah, boleh tu. Al-khuruj min at-ta'ah, maknanya begitulah. Hak taklihnya tinggalkan pemerintah yang nak Islam. Memang perjuangan dia tu nak lagu ni, kita tak boleh tinggal tu. Tak boleh tinggal. Kalau kita tinggal, salah lah. Kalau kita duduk pilih, duduk sokong hak tidak nak, tidak bercita-cita pun. Bahkan dia kata undang-undang orang putih tu molek semacam. Tak boleh tu lagu tu. Hak tu makna kena tak boleh taat. Tak boleh taat dalam bab tu lah, dalam bab tu. Dan jika ada saluran-saluran yang munasabah yang baik, maka kita kena meninggalkan pemerintah itu, kena khuruj daripada taat. Sebab taat itu makna taat dalam perkara maksiat. Tak boleh taat dalam perkara maksiat. Taat ni hanya boleh dalam perkara makruf, seperti yang kita sudah baca dah sebelum pada ni. Jadi pemimpin pun lagu itulah. Wa mufaraqatil jamaah, dan memisahkan diri daripada jamaah. Jadi lagu mana keadaannya? Tak apalah. Ini Hudzaifah bin Al-Yaman, dia kata orang lain duk tanya hak molek-molek saja. Hak molek, kejayaan Islam, kemenangannya, orang masuk Islam selama mana, duk tanya hak tu. Nabi SAW, aku pula tidak begitu. Aku tanya hak tak molek, yang mungkin berlaku kepada orang Islam khususnya, dan kepada umat secara umumnya. Aku tanya hak tu. Jadi tanyanya lagu mana? Dia tanya, dulu kita masa jahiliah, dalam masa tak molek, dalam masa tak baik, lepas pada tu Tuhan buat mari hak baik ni, Islam ni. Yang nak tanya yang selepas baik ni ada ke pula keadaan tak baik? Nabi SAW kata ada. Lepas tu begitulah dia duk tanya-tanya. Mana beberapa peringkat tu ada kelabu, ada macam-macam lah. Akan ada. Hak kelabu tu lah ke mana? Ada ayat dah. Hak kelabu tu iaitu orang golongan yang tidak mengikut sunnah aku. Hak tu hak kelabu. Kalau mengikut sunnah aku, tidak kelabu, walaupun tak ramah pun. Yahduna ataupun yahtaduna bighairi hadi, mana mereka memerintah tidak mengikut cara pemerintahanku. Mereka memimpin tidak mengikut cara kepimimpinanku. Tu kelabu lah tu, lagu tu. Adakah pemerintah mengikut cara undang-undang orang putih tu, mengikut cara Nabi, kepimpinan Nabi? Tak, tentu dah. Tentu dah tak. Adakah maknanya kalau dalam maksud Nabi SAW sini, orang kafir pun boleh jadi peguam, boleh jadi hakim, boleh jadi gapo, dia buat keputusan dengan cara dia lah. Tak ada sikit abuk erti Quran, hadis, gapo. Kafir nak erti gapo dia? Pun boleh juga. Dia boleh membatalkan buat keputusan apa, walaupun ia bercanggah dengan Islam. Adakah itu cara kepimpinan seperti Nabi? Tentu sekali tidak. Sunnah Nabi jauh lagi. Sunnah Nabi bukan lagu tu. Memerintah mengikut cara Islam, hukum pun hukum Islam. Di situ kelabu dah. Kelabu. Kalau Islam dah, tapi cara Nabi adil, simpati dengan rakyat, timbal rasa ada, tolak ansur ada. Tiba-tiba pemerintah ni Islam, hukum Islam dah, perlembagaan pun Islam dah, tapi buat tak betul, pun kelabu juga. Di tahap dia kelabu juga, tidak jelas juga. Hak betul-betul jelasnya hak serupa Nabi lah. Hak serupa Nabi. Hak tu hak jelas. Hak tu hak cerah molek, putih molek. Dan hak putih tu, cerah tu, Nabi SAW kata serupa tu lah, tengah hari dengan malam pun, lailuha kanahariha. Malamnya serupa dengan tengah hari juga. Orang zaman dulu payah sikit nak nampak malam ni serupa tengah hari. Kita zaman ni senang lah, lapu cerah. Dalam kedai tu siang malam sepatutnya yang pasal lapu berlaku. Sebab apa? Kedai besar tapi cerah semacam.
Kalau tak pakai jas, tak tahu ketika, tak tahu pukul berapa, tengah hari ke tengah malam, serupa cerah sepatutnya, nampak boleh buat kerja sepatutnya. Sunnah hak Nabi SAW tinggal, cara hak Nabi SAW tinggal ni cerah lagu tu. Dalam keadaan mana-mana pun, bila-bila masa pun serupa je. Tu dia nak ayat malam dia supaya tengah hari tu. Taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kepada kamu di atas jalan yang terang. Alal bayda as-samha, yang luah. Luah jalan, tidak kata sempit, tidak kata tersembunyi, tidak kata gelap, tidak, terang. Mana tak terangnya? Quran dengan hadis tu ada semua. Zaman kita ni pun, kalau nak kira dari segi terkumpulnya, lebih terkumpul zaman kita ni lagi. Orang zaman dulu nak cari kitab tu payah tu, kita ni mudah lah ni, lagi senang. Zaman dulu bukan semua kitab ditahqiq, learn ditahqiq, ditakhrij hadis dia banyak. Kalau nak kira lebih terang zaman kita. Cuma nak dengan taksir, tu je lah antara nak dengan taksir. Bila gini Nabi SAW kata ta'rifu minhum wa tunkir, ada yang hak lahir daripada mereka itu yang pada kamu tahu sebagai ma'ruf, ta'rifu, maknanya molek hak pemimpin tu buat. Ada juga hak tungkiru, kamu tak senang, kamu anggap sebagai mungkar. Ni zaman hak campur, hak kelabu. Mana kalau pemerintah Islam sekalipun, jalan hukum Islam pun boleh jadi juga dia tidak adil, boleh jadi juga dia tidak cermat, tidak bersimpati, tidak kesia belah kepada rakyat. Begitu juga sebaliknya, rakyat kepada pemimpin pun lagu tu. Baik habis cakap dah pemimpin tak betul semacam rakyat ni, kelabu lah tu. Zaman kelabu lah. Ada pun zaman dulu tidak. Sebab itulah orang tanya, Sayyidina Ali buat apa ya zaman kamu ni tidak berjaya, banyak kecewa? Dia jawab mudahnya, sebab dulu zaman Sayyidina Umar dulu, zaman Sayyidina Abu Bakar dulu, pemimpin dia serupa Abu Bakar, serupa Umar tu, dan rakyat dia serupa aku, dia kata dia. Ya sekarang ni jadi kacau ni, pemimpin tu walaupun serupa aku pun pengikut tu serupa mu, dia kata dia. Dia kata lagu tu, ya dah berlaku lah, kelabu dah tu. Tidak semesti kelabu di pihak pemerintah saja, di pihak rakyat pun ia ada juga. Dengan sebab itu Nabi SAW rakyat dia. Lagu mana keadaannya? Lagu tu. Kalau nak jadi rakyat apa susah juga zaman ni. Kita akan lihat pada pemimpin kita tu ada yang ma'ruf, ada yang mungkar. Kalau jadi pemimpin pun susah juga zaman ni. Sebab kita akan lihat daripada rakyat kita tu, hak ma'ruf pun ada juga, hak mungkar pun ada juga. Susah. Akan susah lah. Lepas tu dia tanya, adakah selepas kebaikan tu ada keburukan pula? Dia kata ada. Maknanya nak kiranya kau lama, kau jauh daripada Nabi SAW, kau teruk keadaan tu. Yang ni secara keseluruhan lah. Secara keseluruhan, bukan makna ada masa-masa tertentu tu hak molek, itu kes terpencil. Tapi secara keseluruhan, dalam bentuk generasi ataupun peringkat zaman tu, tak boleh lawan hak zaman dekat Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, tak boleh lawan. Dia kata ada pemimpin-pemimpin duduk di pintu neraka Jahannam. Maksudnya bukan duduk di pintu neraka Jahannam semua. Mana pemimpin tu seseolahnya duduk di pintu tu. Kalau kita pergi di restoran besar-besar, di hotel kau di gapo kan ada penyambut, silakan masuk. Itulah. Jadi kalau kita terpedaya dengan dia, sesiapa yang menyahut seruan mereka, mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka, masuk neraka. Tertuduh. Kalau terima hak dia, kita masuk neraka. Banyak sebab lah ni. Kalau nak kira dari segi pemerintahan je, apabila kita kata hukum hak orang kafir lebih molek, kita buat mari bukti-bukti ni lebih molek, jadi hak Islam tu hilang. Kita pelakon Islam tu, bila kita pelakon Islam, jadi lagu mana? Itu antaranya hak mudah kita kata, lagu tu lah jadi. Ini orang panggil pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada neraka Jahannam. Ada kalanya dia kecek tu lagu tu, dia tidak sedar lah. Tak sedar tu kerana jahil pun boleh jadi. Zaman tu, mana akhir zaman ni macam-macam boleh. Kalau kita turut dia, bermakna kalau kita
turut dia tu atas dasar hak dia tu betul, maknanya kita secara tidak langsung telah pelekeh Islam, hukum Islam. Kalau hak ni kita kata baik dia gini-gini, hak ni tidak. Hak ni pesaka serupa je. Hak ni pesakanya orang Tina boleh sikit, orang Jatah boleh banyak. Hak ni begini-gini, hak ni buat banding gitu, dan kita terima bahawa hak tu lebih molek, mana kita pelekeh, jadi rusak dah akidah tu. Kalau kita tidak duduk situ, kita kata hak Islam lebih molek semua, tapi kita pakar hak orang kafir, kita terima hak tu, itu jadi maksiat juga. Buat maksiat pun neraka juga, masuk ke neraka juga. Sebab apa? Apabila orang jalan hukum tu, hukum hak tidak Islam, dengan ribanya, dengan gapanya, boleh belaka, bebas kan, asalkan boleh piti. Nak joget kau, nak telanjang kau, nak gapo kau, asal boleh piti, boleh lah. Jadi kita sokong hak dia, hak kata lagu tu, supaya jadi maksiat. Bila maksiat masuk neraka juga. Kalau tidak jadi kafir pun, tidak rosak akidah pun. Sebab apabila kita terima hak tu, dia akan bawa, dia akan pergi situ, dia akan pergi situ. Ini masalahnya. Saya pun kata, wahai Rasulullah, cuba gambarkan ni golongan ini kepada kami. Nabi SAW kata, ya, buat-buat ni kulit serupa kita juga. Maknanya orang lah, orang, bukan syaitan. Kalau syaitan tu kita tak nampak. Ni orang, dia kecek dengan bahasa kita, bukan dengan bahasa Arab. Maksudnya manusia lah kecek. Kalau hak Melayu tu kecek Melayu, kalau Arab tu kecek Arab. Begitulah bahasa-bahasa lain serupa kita, maknanya orang, bukan makhluk lain. Saya kata, wahai Rasulullah, lagu mana kalau saya dah dengan keadaan itu, kalau saya dah dengan zaman itu, doakan. Nabi SAW kata, kamu mesti kena bersama dengan jamaah muslimin dan imam mereka. Kena sekali dengan orang Islam yang memperjuangkan Islam, dan pemimpin mereka kena terima hak tu dalam keadaan tu. Baik, saya kata kalau tak ada jemaah, tak ada orang Islam, dan tidak ada imam, tak ada pemerintah, hak merintah Islam tak ada. Supa je mana-mana, pergi negeri mana pun lagu tu je. Jemaah muslimin pun tak ada, hak akidah dia betul tu tak ada. Kita nak jadikan ia sebagai asas dan landasan untuk kita berjuang, tak ada. Kumpulan pun tak ada. Nak kan? Nabi SAW kata, jangan campur dengan hak pokok hak ada tu, apa nama sekalipun. Jangan pergi masuk. Kamu kena asingkan diri kamu daripada segala puak-puak yang ada. Sebab tak betul lah kalau lagu tu tak betul. Hak tak betul, kita tak boleh duduk sekali. Kalau jamaatul muslimin ada, imam tak ada, tak apa lagi. Orang Islam ada, hak nak perjuangkan Islam, nak Islam ada, kita kena duduk sekali dengan. Kalau ada pemimpin, dia tak adil pun tak apa lagi, ada lagi. Kita kena patuh kepada dia. Dalam hadis-hadis hak lepas dah akan datang sebut begitulah. Kita kena patuh kepada dia, walaupun kurang baik pun, kalau selagi dia duduk pakai hak Islam, lebih baik ke mana-mana. Secara keseluruhannya, mungkin pada setengah-setengah segi ada tak baik, kita kena bela. Tapi kalau tak ada semua, Nabi SAW kata, jangan masuk dalam hak mana-mana tu, hak lain tu, jangan masuk. Mana sebab hak tu sosialis, sebab hak tu komunis, sebetulnya ya lah. Jadi tak boleh masuk, tak usah masuk belakang. Walau anta'adha, walaupun engkau terpaksa menggigit kekah umbi ataupun perdu pokok. Ini adalah satu kinayah dalam bahasa Arab untuk menyatakan kesukaran. Walaupun kamu terpaksa menghadapi kehidupan yang sukar, susah kerananya, susah. Walaupun begitu, kamu tak boleh sokong. Maknanya dalam masalah politik, dalam masalah masyarakat ni tak boleh main-main. Bukan masalah tak boleh makan babi saja, tak boleh minum arak saja, hak tu tak boleh main-mainnya. Masalah politik, masalah gapo ni pun tak boleh main-main juga. Kita kena beringat. Kena beringat. Jangan duduk campur. Jangan duduk terlibat. Sebab kalau terlibat, boleh jadilah bila kita masuk parti tu ke parti ni, kalau kita kata dalam keadaan tadi,
kita ada kemudahannya, ada kesenangannya, dapatlah gapo-gapo kemudahan. Walaupun tak dapat, susah. Maknanya walaupun kau terpaksa menghadapi kehidupan yang sukar, yang susah pun tak boleh juga, tak boleh ikut. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat, dia kata asli syajaratin, hak ni hak moleknya, dan lebih nampak, lebih sesuai. Kalau kekoh umbi tu ataupun perdu pokok tu, mana yang kekoh? Berapa kekoh kita kata? Tak ada arah nak kekoh kau. Jadi yang kekoh tu tak berapa nampak. Walaupun dari segi kinayah bahasa Arab tu, dia kata menunjukkan keadaan yang sukar, yang susah. Tetapi hak lebih jelasnya hak lagi, iaitu asli syajaratin ini, walaupun kamu terpaksa makan ubi, ubi kan, sampai itu masa Jepun, masa susah dulu, tak ada padi, orang tak boleh nak padi, tak boleh nak apa ni, makan ubi nak mana ada. Ubi tu dia ubi itik, ubi kayu, ubi macam-macam. Mana susah lah tu, hidup dalam keadaan susah lah tu. Walaupun kamu terpaksa kena, hanya boleh makan ubi saja, susahnya. Supaya orang sampai dulu bukan susah dia makan ubi, gitu. Bukan makna kekoh batas kayu, kekoh saja dak. Ni maksudnya makan tu tidak mewah supaya orang lain. Walaupun begitu, kamu kena duduk gini. Hak ni serupa dengan hak zaman Nabi Musa dululah. Zaman Nabi Musa dulu kalau nak merdeka, Nabi Musa wak lari kan, puak-puak dia pengikut dia tu, wak lari pergi di Tur Sinan, dia pergi di Sinai, wak lari pergi situ. Di situ selama yatihuna fil ard arba'ina sana. Sesak. Jadi kebanyakan kata sesak, tak boleh nak pergi duduk situ, tak boleh nak tubik. Jadi tak nampak jalan. 40 tahun. Maulana Ubaidullah Sindi kata bukan sesak lagu tu. Dia kata tidak sesak lagu tu. Buktinya bila puak-puak dia ni kata, "Hai Musa, kamu doalah, ud'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha." Biar kita boleh makan bawang putih, bawang merah, kacang goni, kacang goni yang sedap-sedap. Biar kita boleh, kalau nak gula boleh, numih boleh, gapo-gapo sedap. Nah. Nabi Musa katakan, bitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Pergi Mesir lah. Sana boleh lah mu minta tu, tak payah doa, sana ada. Tapi puak-puak dia tak segi. Itu menunjukkan tidak sesat. Sebab Musa kata pergi lah. Tetapi puak-puak dia sesak, buntu fikiran, nak duduk sana jadi hamba abdi, nak duduk. Walaupun boleh makan tumih, boleh makan tumiam, kau boleh makan gotugani pun, tapi hamba, no. Pengikut Nabi Musa ni, bila dia ikut Nabi Musa, dia faham arti kemerdekaan, arti kebebasan. Dia tak sih. Kalau lagu tu tak sih. Dia faham. Tapi bangsa ni, kadang-kadang manusia ni apabila dia teruk, dia tak serah dah. Asal dia boleh tengok TV, dia boleh main bola, tak apalah, ikutlah, lagu mana nak jadi gapo pun. Tetapi orang yang dididik dengan cara politik Nabi ni tidak lagu tu. Kalau boleh hak tu, dia tak sih. Boleh main bola bebas, boleh main gotu hiburan ni ada, boleh makan sedap, boleh nasi lauk dan pagi, boleh. Tapi kalau kita tidak merdeka, kita tidak bebas menjalankan hukum Islam, tak sih. Duduk situ. Nabi Musa tarbiyah, kata dia. Ini mengikut tafsiran dia. Nabi Musa tarbiyah, didik pokok dia 40 tahun. Nak rayaknya bangsa ni, manusia ni apabila dia sudah dijajah, sudah jadi hamba beberapa abad, beberapa generasi, dia jadi teruk fikiran dia. Dia kena nak bebas sungguh tu, dia kena suku, duduk suku. Dan latih di padang pasir. Dalam keadaan lagu mana? Dalam keadaan tak ada kemewahan, hanya sekadar cukup makan saja. Hak lagu ni lah Nabi Musa tak ada. Nabi Musa mati di padang je. Nabi Musa mati pada masa lari itulah. Tapi anak murid dia Yusha bin Nun, hak ni lah bawa dalam masa sebentar saja lepas pada tu, mesti itu jatuh ke tangan Bani Israel pula. Tapi dia didik selama dah 40 tahun. Hak mana tak boleh berubah dah. Fikiran dia tu dia bergerak dah. Mati, biar mati situ. Biar beranak pinak pula situ. Naik generasi baru. Nak ayatnya bukan senang. Perubahan politik masyarakat ni makan masa lama. Lagu itulah Nabi Musa yang merevolusikan umat dia tu pun bukan main. Susah. Tetapi sekurang-kurangnya dia boleh faham dulu. Ini tidak ada makna semua ni. Makan sedap ke apa, tak ada makna kalau kita tidak merdeka. Merdeka kita ni kat lagu mana? Bila boleh kita melaksanakan hukum
Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru merdeka. Kalau tidak ada satu ayat merdeka pun, merdeka belakang mana-mana pun. Bagi orang Islam sebenarnya hak tu. Kalau kita faham gini kan, nampaklah walaupun susah. Supaya Nabi Musa tu susah dululah, barulah kita dapat, lepas tu dapat kebahagiaan, dapat negeri, dapat kuasa. Tapi kena susah dululah. Maka manna wassalwa saja. Maka manna wassalwa saja di padan. Hak lain tak ada. Kena duduk lagu tu. Enggak kita ni tidak siapa lagu tu, tidak siapa duduk tu pada pasir makan manna dan salwa saja. Nak makan tom yam boleh lagi, nak makan kau tuga ni boleh lagi, nasi lauk boleh lagi. Cuma kena ada fikir tu. Dia kena ada jiwa jihad itu untuk merubah masyarakat ni. Sebab tentu sekali hak ada di sekeliling kita sekarang ni tidak betul cara Islam. Tak betul. Jadi kena mikir sama, kena usaha sama untuk merubah keadaan. Baru iya. Nak kata nak pergi sokong dia, tak boleh. Tak boleh sokong. Tak apalah. Walaupun mu mati dalam keadaan lagu tu, kena terima. Supaya umat Nabi Musa dulu dia terima. Nabi Musa tu mati pun, mati situ. Dia tak ada lah tengok kejayaan. Kat perjuangan ni bukan rakyat saja dah tengok, pemimpin pun berapa ramai, bukan orang Islam saja tak ada tengok, orang kafir pun tak ada tengok. Tu apa ni, pengasas sosialis Rusia tu, Karl Marx tu, dia pun tak ada tengok juga Rusia. Yang apa ni bawa faham sosialis, dia pun tak ada tengok juga. Rata duk lari, rata negeri juga. Asalnya duduk di Jerman, lari ke Perancis, lari ke rata. Dia pun lagu tu juga. Maknanya perjuangan ni serupa je. Dari segi tabiat dia je lagu tu. Nak boleh kau terima tu makan masa. Gitu. Tak apalah. Hak soal lagi ni seperti tu juga. Seperti tu juga. Semuanya hadis hak soal lagi ni Daraqutni kritik. Ini salah satu hadis yang dikritik oleh Daraqutni. Hadis dalam Muslim yang dikritik oleh Daraqutni. Daraqutni ni dia bukan kritik orang Muslim saja, hak Bukhari pun dia ada juga kritik. Ini salah satu. Dia kata kepada dia, cuba kita tengok dalam hak syarah Imam Nawawi ni, dia kata hadza indi mursal. Hadis ini pada pandangan saya hadis mursal, kata dia. Sebab apa? Sebab Abbas Salam dia tak ada dengar apa-apa hadis daripada Hudzaifah. Cuba kita perhati. Haddatsana Zaid bin Salam an Abi Salam qala Hudzaifah. Dia kata Hudzaifah kata. Dia tak kata saya dengar Hudzaifah. Dia kata Hudzaifah kata. Ulama kaji-kaji, walaupun dia kata Hudzaifah kata, tidak bermakna dia dengar. Sebab kita kata Tok Kenali kata, apa kita dah dengar kau Tok Kenali? Tak ada. Salah kau kita kata Tok Kenali kata? Tidak salah. Tetapi tentu kita yang tak ada dengan zaman dia tu orang panggil putus sanad tu. Siapa dia? Banyak kita yang kita kata Tok Kenali kata tu misalnya. Siapa dia? Sekurang-kurangnya ada seorang hak dan dengan Tok Kenali tu. Misalnya kita kata. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Dia kata Abbas Salam ni dia tak ada dengar apa-apa daripada Hudzaifah. Wa huwa kama qala Daraqutni. Imam Nawawi akak tangan. Betul. Supaya Daraqutni kata tu betul, kata dia. Betul. Tetapi matan ini sahih, kata dia. Walaupun sanad dia tidak muttasil, kalau nak kiranya sanad tu dhaif lah. Bila sanad tu putus, mursal, maknanya dhaif. Putus sanad. Tak boleh. Dia hadis munqati', hadis yang dhaif. Dhaif lah. Tapi Imam Nawawi kata matan dia sahih. Ini menunjukkan bahawa sesuatu hadis itu ada kalanya sanad dia tidak sahih, tetapi matan dia sahih. Ada kalanya matan tidak sahih, sanad dia sahih. Ada kalanya kedua-duanya sahih. Hak tu maknanya. Ada kalanya kedua-duanya tidak sahih. Hak tu kena tengok. Macam di sini Imam Nawawi kata matan dia sahih. Cuma sanad ni memang tidak bersambung. Oh tu betul. Oh Daraqutni kata. Tetapi muttasil bit tariqil awal. Sebab Imam Muslim buat marikan di sini dua hadis dalam bab ni, cuba kita perhati. Satu Muhammad bin al-Muthanna. Lepas pada tu hak tadi Muhammad bin Sahl bin Askar. Ada dua di sini. Dia kata hadis ni muttasil bit tariqil awal. Dari segi sanad dia tak jadi masalah sebab isi benda yang sama. Hadis yang pertama tadi sanad dia tu bersambung. Gitu.
Walaupun hak ni tidak bersambung, tapi sanad yang pertama saat dia bersambung, sampainya kepada Hudzaifah juga. Bermaknanya sanad yang pertama itu sahih. Hak ni walaupun tidak sahih, tapi matan dia tu, isi dia tu sahih. Sebab apa? Itu sabit berdasarkan riwayat yang lain. Sekurang-kurangnya di sini riwayat yang pertama. Lepas tu Imam Muslim buat mari warga dia. Dia kata sahih Muslim. Sebab tu kita royak dah kan, Imam Muslim ni dia mari kalau benda tu sama kan, isi tu sama. Ada kalanya hak dia mari mula-mula tu, kalau isi sama, hak mula-mula tu hak sahih, hak kuat. Hak yang kedua, misalnya isi ni, isi sama di sini, hak ni. Hak yang kedua tu tidak semesti dia kuat seperti yang pertama. Dah hak kata sahih Muslim, syarat dia tinggi tu, hak maksudnya usul dia. Usul tu makna hak dia sebut dalam setiap bab tu hak mula-mula tu. Yang mula-mula, yang kedua kalau banyak hadis. Yang kandungan dia tu lebih kurang sama, banyak hadis. Yang mula-mula, yang kedua, yang ketiga boleh lagi. Tapi kalau dua saja, kandungan dia tu dua saja macam ni. Yang pertama tu hak menepati syarat dia. Yang kedua tidak. Dan yang kedua tu tidak termasuk dalam hak orang panggil hak sahih Muslim, hak tinggi tu. Cuma dia sebagai sokongan sahaja. Tujuannya Imam Muslim ayatnya ada banyak tarik. Ini tarik yang lain, jalan riwayat yang lain. Sebab itu dia kata, Imam Nawawi kata, wa innama ata Muslim bihadza mutaba'atan kama tara. Faham Imam Muslim buat mari ke dia? Dia mari ni secara mutaba'ah orang panggil. Bukan asalatan, tetapi mutaba'atan, secara mutaba'ah. Mutaba'ah ni lagu mana? Maknanya perawi hak ali atas sekali sahabat tu hak tula. Tapi sanad bawah dia lain. Kandungan dia sama. Lebih kurang isi dia. Itu orang panggil mutaba'ah. Kalau syawahid, sahabat tu lain. Ni kan kedua-dua ni kan Hudzaifah belaka. Kalau perawi hak atas sekali dekat Nabi, sahabat tu katakanlah Abu Hurairah. Hak pertama tadi Hudzaifah. Itu orang panggil syawahid ataupun syahid. Hadis yang pertama tu ada syahidnya, dia kata. Ada syahidnya tu maksudnya perawi di kalangan sahabat tu orang lain, bukan orang tula. Dan sanad dia pun lain. Walau bagaimanapun benda yang dibawa tu benda sama. Kandungan dia tu sama. Itu orang panggil syahid. Hak di sini ni mutaba'ah. Walaupun sanad ni kurang sempurna seperti yang pertama, tetapi sebagai sokongan saja. Bukan sebagai hak asas dia. Hak asas dianya ialah riwayat yang pertama tu. Riwayat yang pertama juga menyebutkan apa yang tersebut di dalam yang kedua. Cuma lafaz dia berbeza, tapi makna dia sama. Waqad qaddamna fil fusul wa ghairiha anna al hadith al mursal. Kita sudah bincang dah dulu, Imam Nawawi kata bahawa hadis mursal ini kalau diriwayatkan melalui tarik, jalan riwayat yang lain secara muttasil, maka kita dapat kesimpulan, kita dapat penjelasan tentang sahih juga hak mursal itu, mengikut kaedah usul hadisnya. Hak mursal ini kalau ada tarik yang lain yang sahih dan yang bersambung, hak ni pun dikira sahih juga dari segi maknanya. Walaupun dari segi sanad dia tu tetap putus dah. Bila putus orang kata dhaif. Sebab tu yang Imam Nawawi kata matan dia tu sahih. Hak saat ni pun mursal, saat ni mursal fi hukmil muttasil orang panggil. Mana dikira sebagai muttasil juga. Sebab apa? Sebab ada jalan riwayat yang lain. Daripada situ kita dapat tahu hak ni muttasil juga pada maknanya. Dan harus kita menjadikannya sebagai hujah. Wa yasiru fil mas'alah hadithan sahihan. Hadithan sahihan. Kalau lagu ni kita jumpa bermakna dalam sesuatu perkara ni sudah ada dua hadis yang sahih. Orang panggil lagu tu dalam istilahnya. Sudah ada pada kita sekarang ni dua hadis yang sahih. Boleh kata lagu tu. Walaupun secara terperinci kalau kita pergi kepada hak halus tu, hak ni tidak sahih. Tetapi oleh kerana riwayat yang pertama tu muttasil, hak tu sahih, dan hak tu tidak mursal, maka hak mursal ini dikira sebagai muttasil juga dan dikira sebagai sahih juga. Dan kita boleh kata dua hadis sahih, boleh kata lagu tu dari segi kaedahnya. Tidak salah. Tak apalah. Itu dari segi faedah sanad dia lah, dari segi faedah sanad dia. Dari segi isi dia tu makna dia lebih kurang, tetapi lafaz dia tidak sama. Cuma di sini dia kata akan ada orang-orang yang hati mereka adalah hati syaitan dalam tubuh manusia.
Dia kata, saya bagaimana saya nak buat wahai Rasulullah kalau saya dan dengan tu? Dia kata, engkau mesti taat dan patuh kepada pemerintah, walaupun engkau dipukul belakang engkau dan dia ambil harta benda engkau kena taat dan patuh. Kalau hak Islam, hak Islam dah, walaupun dia tu zalim, dia tak betul, mana kena taat dan patuh semacam. Sebab Islam ni kalau dia jatuh, kalau dia jatuh payah nak naik. Kita cuba baikilah hak mana ada. Gitu. Jangan mudah-mudah nak berotok, nak berjatuh. Kita kena tengok juga mana dalam dunia politik ni, maknanya ada, bukan kita saja duk kelih makanan tu, orang lain pun duk kelih juga. Tak kena kaya kita duk balas, duk gocoh dengan ni, yang boleh ke orang lain makan habis. Takut jadi gitu je. Takut jadi gitu. Lepas tu kita berjatuh hak ni, tak tahu lagi hak naik tu lagu mana. Kalau sama Islam pun, hak tidak Islam pun lagu tu juga. Kalau sama Islam sekalipun, tidak semestinya hak akan naik yang menggantikannya tu lebih baik daripada hak dulu. Tak mesti gitu. Hak takut sekalinya bukan hak Islam yang naik, orang lain suku sakak naik. Hak tu hak takut. Dengan sebab tu dia kena sabarlah kalau pemerintah tu berlaku zalim terhadap peribadi kita, bukan secara umum. Tak kena umum, kena kita. Tetapi boleh kita menuntut bela, kita mempertahankan diri. Itu bukan makna kalau dia nak ambil harta kita lock gitu. Tidak makna gitu. Kalau kita pertahankan dan kita mati syahid juga. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Memang mati syahid. Tetapi nak ayat kita kena ok lagi. Hak ni masalah peribadi kita. Secara umum hak ramai lagi, dia tu diperlukan. Nak ayatnya dalam politik ni kadang-kadang kita tengok tak ada faedah dari satu sudut. Jangan tengok dari sudut tu saja. Tengok dari sudut lain, kata faedah dia. Itu maksudnya. Jadi kita kena sabar macam. Sabar. Berapa banyak kan lagu tu dalam politik ni? Berapa banyak? Kita kata tak ada faedah lah, habis saja. Tak sampai masa dia. Kalau sampai masa dia, akan apa? Ni besar sangat faedah dia ni. Benda gitu. Jangan kita tengok dari satu sudut. Tengok banyak sudut. Tengok banyak sudut. Hak sudut, hak ummah, hak lebih ramai tu, hak tu kita kena utamakan. Walaupun rugi peribadi kita, tak apa. Takut-takut naik hak lain lagi teruk. Itu bendanya. Ni makna mengajar politik dah ni. Politik berlaku dah ni. Nabi SAW sendiri mengajar politik. Lagu mana? Cara. Jadi orang kata tak ada politik dalam Islam tu, tak faham lah kita. Lagu mana? Ya, politik parti dalam bentuk parti nama God tu tak ada sungguh. Tapi politik itu, cara nak merintah itu ada. Dan kalau guna parti pun apa, itu pun politik juga. Politik juga. Dan kalau cara lain tak boleh, cara ni boleh. Dan hak ni lebih selamat. Kalau cara lain tu padara. Kalau cara lain tidak sah, dianggap tidak sah. Salah, nak kecek. Maka ini jalan dia. Itu pun politik juga. Tak boleh kita duduk kata bid'ah. Tak ada sahabat Nabi benda ni. Jadi tak boleh pak? Tak boleh lagu tu. Mana kita kena tengok juga suasana, keadaan. Tapi kena beringatlah. Hak kita duk pakai politik parti gapo ni, hak ni demokrasi. Dah bukan polok sekali dengan kita pula. Polok kita situ. Jadi telajak begitu hanyut situ pula kita. Hak tu takut. Bimbang gitu ya. Takut jadi gitu. Sebab kita masuk tu bukan kereta kita sendiri. Cuma kita ada data tu. Kita ada data tu. Driver sebenarnya orang lain. Tengok keadaan. Kalau dapat kena jatuh parit, gaung dalam gitu, baik terjun dulu lagi. Tu kena tengok keadaan. Kalau boleh kita tolak dia, kita jadi driver dia, tak boleh juga. Boleh juga. Dia tak kira asal siapa dia bergas dari. Dia tak kira. Dia kira sah lah tu. Jadi kita kena kira itu jalannya. Itu pun politik juga. Kita tak boleh kata tak boleh secara mutlak begitu, tak boleh. Tapi mungkinlah kalau jadi polok kita kata, ataupun jadi rosak, tinggal perjuangan hak asal tu jadi lagu lain, jadi sehingga orang mengelirukan orang, jadi orang dapat serupa je Islam tidak Islam. Itu lagu lain pula tu. Jadi mana benda bukan hak asal, sementara, cara sementara, perlu terima secara sementara. Jangan maknanya buat kekal. Benda tu bukan hak kekal. Dia setara tu. Dengan parti, dengan demokrasi, dengan apa, dia setara tu. Kalau lebih tak boleh. Kalau lebih tak boleh. Sebab itulah
almarhum Said Hawa dulu, dia kata demokrasi ni syirik, kata dia. Dia buih selalu. Demokrasi ni syirik, tak betul. Jadi sekali kita tengok, kalau kita masuk dalam demokrasi jadi musyrikin jugalah. Gitulah. Tidak, dia pun tidak kata begitu. Cuma dia sebagai peringatan kepada kita, takut-takut jadi gi telajak. Jadi gi telajak. Bila gi tu kat kali kita duduk datang tu kat sapa tepat. Hok ramai-ramai tu lah. Sapa situ. Takut jadi gitu. Sebab itulah ulama kita royak semacam, royak selalu. Nak gi pun boleh, tapi lagu ni. Lagu ni cara dia. Kalau tidak, tak sah. Lepas tu nak buat lagu mana? Kira. Masing-masing duk kira macam-macam. Kita nampak cara Islam ni, yalah dah tu. Kira dah tu masing-masing tu. Masing-masing duk kira. Tak apalah. Lepas pada tu, man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah, kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Hak tadilah jemaah saat ni maksudnya gitu. Mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau maksud jamaah di sini, maksudnya jamaah yang memperjuangkan politik Islam, masyarakat Islam. Hak tu kita tidak terlibat, kita tak say, kita kata hak ni tak ada kena-mengena dengan Islam, pun mati dalam keadaan jahiliyah juga. Sebab apa? Sebab dalam Islam tu ada cara kepada masyarakat, cara kepada politik, cara kepada undang-undang tu ada. Kita kata tak ada. Hak tu tak ada cara ikutlah siapa naik. Kita kira asal boleh sembahyang, boleh puasa, tak apalah. Tak boleh lagu tu. Mati jahiliah ni bukan bermakna mati kafir. Supaya jahiliah orang tak ada panduan lah. Kita ni ada panduan kan, Nabi royak dah. Kalau beritahu lagu ni, undang-undangnya lagu ni, ekonominya lagu ni, royak dah kan. Jadi macam mana kita orang Islam ni boleh mati sebagai jahiliah, orang tak ada panduan? Tak pernah sabarlah. Susah-susah Nabi tu, dia tu mereta. Dia jaga rakyat dia, tunjuk contoh lagu mana supaya dia tunjuk semaya, lagu mana semaya, lagu mana puasa, lagu tu lah juga dia tunjuk. Tiba-tiba kita tak ambil tu. Mana kita ambil tidak sempurna hak Nabi SAW. Padahal hak sempurna tu istihad, hak sempurna tu setelah semua sekali selesai berlaku, semua sekali. Bukan perkara ibadat saja, bukan perkara ketuhanan saja. Kalau perkara ketuhanan tu Mekah pada dah, Mekah pada dah. Maknanya nak ayat tak boleh. Hak ni kena ada sekali. Kalau kita tak ada hak ni, mati dalam keadaan jahiliyah juga. Jahiliyah di sini bukan makna kafir. Bukan makna kafir. Maknanya cara jahiliyah, cara orang tak ada panduan. Tak ada wahyu, tak ada ikut pimpinan Nabi, lagu tu. Ataupun kalau kita nak kata jahiliyah ni makna mati kafir, kalau kita redha dengan hak tu, mati jahiliyah, kafir sungguh kan lagu tu. Kalau kita redha, puas hati dah, hak ni lah paling boleh. Tu makna mati jahiliyah, mati kafir sungguh lah. Supaya Nabi SAW kata, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kamu kembali menjadi kafir selepas aku, di mana kamu memenggal leher sebahagian kamu, sebahagian yang lain, di mana sebahagian kamu memenggal leher sebahagian yang lain. Jangan jadi lagu tu. Nabi kata jadi kafir. Pas jadi kita bunuh orang tu jadi kafir kah? Kan ulama-ulama kita kata tidak jadi kafir. Mu'tazilah kata jadi kafir. Dia pegang hak tu lah. Kita ahli sunnah kata tidak jadi kafir. Tapi kalau kita anggap halal darah orang Islam tu kita bunuh, memang jadi kafir. Super juga ni. Kalau kita tidak menganggap halal, cuba kita bunuh, maksiat, dosa besar. Dosa besar. Nabi SAW guna kafir dos itu. Supaya juga di sini dia guna jahiliyah. Jahiliyah ni kalau orang Islam tidak menganggap halal pun bunuh orang Islam. Nabi sebut kafir itu apa? Sebab orang kafir dia tak ada panduan. Tak ada panduan. Berasa nak bunuh, tak kira agama apa, sama agama pun tak ada jadi masalah. Kita orang Islam tak boleh lagu tu. Sama Islam tak boleh, darah dia haram. Orang kafir pun maknanya ada keadaan-keadaan tertentu, kafir tertentu tu tak boleh nak bunuh sembarangan. Pasal apa? Pasal kita ada panduan. Bila kita tak ikut panduan tu, macam orang kafir lah, tak ada panduan tu. Sebab tu dikatakan kafir. Kembali menjadi kafir dulu ketika jadi kafir, ada ke peraturan? Ada ke panduan? Tak ada kan? Begitulah juga kalau kamu bunuh sesama Islam.
Kalau kamu tidak anggap halal sekalipun, maknanya serupa kamu dalam kafir. Ataupun orang kafir kan, dia anggap darah orang Islam ni halal, itu makna jadi kafir. Kalau orang Islam dan Nabi kata dah tak boleh kan, mana halalnya? Walaupun tidak anggap halal, orang kafir dia boleh bunuh orang Islam kan masa perang tu. Begitu juga orang Islam kalau bunuh saudara dia, jadi serupa orang kafir itulah. Serupa orang kafir, bukan jadi kafir. Serupa juga di sini, serupa jahiliah. Tapi boleh jadi jahiliah sungguh. Kalau jahiliah sungguh kafir lah. Di mana kalau kita kata tak perlu hak tu, tak perlu. Hak Nabi meretah cara itu tak perlu, tak ada kena-mengena dengan kita. Kita boleh mengatik, boleh semayang, boleh apa sudah. Kalau lagu tu etikad dia pegang, mati jahiliah sungguh. Sebab itulah Nabi SAW kata dah, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad ini akan berterusan sampai hari kiamat. Jihad mana? Masa ni lah. Kalau tidak, tak ada jihad lah. Duduk negeri orang kafir boleh nak semayang. Bawa nak semayang, nak pergi Mekah, mana-mana duduk. Adik sian ni tak boleh pergi Mekah. Orang duduk negeri kafir boleh pergi belakang. Hak tak bolehnya, hak bebas semua sekali tu, kita cukup lengkap, komplit, kita kata Islam. Hak tu, hak tak boleh. Masalah sekarang ni bukan di negeri kafir, negeri Islam sendiri pun nak balah sama kita. Itu balah sama kita, nak pakai hak Islam. Buat ke lamanya kita ni ditinggalkan oleh Islam tu, cara Islam tu. Jadi gitulah keadaan. Sehingga berapa ramai orang dalam keadaan tidak sedar. Mudah-mudahan tidaklah. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan. Mudah-mudahan tidak termasuk dalam takut termasuk jadi jahiliah kan. Kafir sungguh lah. Nak kan kalau lagu tu. Kalau lagu tu berat. Mana dia boleh pergi dua selalu. Supaya Nabi kata kafir itulah. Kalau bunuh sama Islam boleh pergi dua selalu. Seperti kafir ataupun kafir sungguh. Ada keadaan-keadaan tertentu boleh jadi kafir sungguh. Hak ni pun lagu tu juga. Dan sesiapa yang berperang di bawah bendera ummiyah. Ummi itu daripada ama, mana buta. Secara membuta tu dia tak cara ikut gapo. Tak boleh dalam Islam ni. Nyawa ni rega mahal. Tak boleh. Semata-mata ikut pemerintah. Dia berjual atas dasar gapo, untuk gapo. Kena tanya dulu. Kena soal dulu. Ni kerana puak, kerana bangsa, kerana kaum. Tak boleh. Walaupun kaum dia tu tak betul. Itu orang panggil asabiyah. Asabah di sini menjeru kepada asabah, membela asabah. Tak boleh dalam Islam. Tetapi kalau asabah tu bangsa kita tu sebab Quraisy dulu, dia tu bela Islam, Nabi SAW kata al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin ni orang nombor satu ni kena Quraisy. Dia kata pula itu tidak panggil sokong bangsa tu, tidak panggil nasionalisme tu lagu tu. Makna sebab apa? Sebab Quraisy tu sudah Islam dan dia nak bawa Islam. Tak apa lagu tu. Tidak kebangsaan yang diharamkan. Kebangsaan yang diharamkan ini iaitu tak cara kau agama. Tak cara kau agama. Kira bangsa kita saja. Supaya Jerman dengan Nazi dia tu, dengan bangsa dia, Yahudi dengan bangsa dia lebih. Hak lain tak usah royak. Tak kira dak lain betul pun tak betul. Lagu tu tak boleh. Siapa buat nyanyi kau orang bangsa lain tak boleh lagu tu. Tapi kalau bangsa tu memang dia memperjuangkan Islam, kita sokong dia, tak apa. Hak tu lah hak Ibnu Khaldun kata asabiyah yang dibenarkan. Asabiyah yang dibenarkan ada juga. Yang kuat asabiyah bangsa tu bila dia ni membela Islam dan bangsa tu kuat kukuh, kita kena bela dia, jaga dia. Hak tu tak apa, tak termasuk dalam kebangsaan. Hak yang dilarang ni, hak ni ummiyah, ada sifat tu. Bendera tu mana perjuangan lah. Perjuangan yang membabi buta, tak tahu apa cerita. Walaupun boleh pitih pun perjuangan peropok pun perjuangan juga. Gangster tu perjuangan juga. Tapi boleh pitih, boleh buat nyanyi kat orang. Perjuangan hak politik ni pun, hak maksud sini politik lah. Kerana bangsa, kerana gitu gini. Lepas tu tak cara kepada agama ni, bercanggah kalau tidak bercanggah dengan agama tak cara. Yang pentingnya bangsa kita naik. Kalau lagu tu tak boleh.
Kalau mati dalam keadaan tu, kalau duk jual lagu tu, tak ada fikir Islam ni ke apa ni, mati jahiliah. Mati jahiliah. Walaupun kata perang pun, perang semata-mata perang dengan kaum ini, tak ada fikir Islam ni kita nak jaga, mati jahiliah. Ataupun berlawan dengan orang lain, orang ni berlawan dengan orang ni pula, serupa je. Dengan sebab itu maknanya di sini nak ajar kita dalam pemerintahan ni, maknanya kita nak taat sejauh mana. Kalau dia suruh kita pergi perang, perang dengan siapa? Perang dengan siapa? Nak suruh pergi bedil tu, bedil siapa? Tak cara dah pemimpin kita suruh bedil. Walaupun orang tu betul, dia nak menegakkan Islam, jahiliah lah. Inilah maksudnya. Tak boleh. Maknanya ikut pemerintah tu dalam perkara ma'ruf, dalam perkara mungkar tak boleh. Dalam perkara mungkar tak boleh. Hak sana jelas dah. Ni dia nak buat dia nak Islam, tak ada lain. Dia tak ada buat kekacauan, tak ada buat gapo, tak ada. Tiba-tiba pemimpin atas tu kata suruh pergi sekat dia. Kalau dia lawan, bunuh dia. Mana siapa ke peringkat tu? Tak boleh lah. Dan sesiapa yang bertindak terhadap umat aku, jadi kalau pemerintah yadribu barraha wa fajiraha, dia pukul belakang, hak baik ke hak buruk ke tak cara, wala yatahasha min mu'miniha, dia tak kisah, tak peduli mukmin ke apa, dia bui belakang. Dan dia tidak menjaga lidhi ahdin ahdahu, mana orang kafir yang ada perjanjian taat setia kepada pemerintah, dia tak cara. Sementara dia kafir kat buat senang hati. Falaisa minni, Nabi kata, aku tak ada kena mengena dengan aku dia. Aku tak ajar lagu tu. Itu maksudnya. Aku tak ajar lagu tu. Kalau pemerintah ni sewenang-wenang, hak molek kau tak molek, kalau hak tak molek tu curi tu igak pun dalam jail tu, tu betul lah tu. Ni hak molek pun dalam jail juga. Misalnya pun dalam jail. Tak cara kau Islam kau gapo tak fikir. Bui belakang. Orang kafir kena cara juga, kena jaga juga orang kafir. Pemerintah yang Islam jatuh dulu pun sebab apa? Sebab ada benda-benda gini. Ada benda-benda gini. Bila pemimpin Islam tu dia buat tak betul, tu tak berontak lah. Tu berontak sini orang lain mari dah habis kita. Hak tu lah sejarah kejatuhan umat Islam ni, di mana-mana pun gitu. Dia bukan dari aku dan aku bukan dari dia. Mana tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena tu, aku tidak bertanggungjawab. Aku bukan ajar lagu tu. Dia berlepas diri. Falaisa minni walastu minhu tu, maknanya Nabi SAW berlepas diri. Aku tidak ajar lagu tu, bukan ajaran aku begitu. Ajaran akunya, kalau pemerintah tu dia jadi pemerintah, dia kenal orang, dia reti beza ni siapa. Kita tak boleh buat mudah-mudah. Hak ni siapa? Sebab tu Nabi pesan, kalau puak-puak Ansar ni, kalau mereka kamu kena jaga puak-puak dia, keturunan dia ni kena jaga. Kalau ada puak-puak dia ada buat salah pun, kalau boleh maaf, Nabi kata. Mana dia ambil kira orang ni, rakyat ni, tidak kata serupa je buat, tidak lagi tu. Ada keadaannya. Kita kena jaga benda-benda ni. Kalau buat tak cara, buat tak jaga orang kafir dalam pemerintahan Islam pun lagu tu juga, menyebabkan dia jadi benci kepada Islam. Bukan benci kepada pemerintah tu saja, benci kepada Islam. Suatu ketika dulu, ketika Islam kuat tu, bukan orang sayang kepada pemimpin Islam, sayang kepada Islam, nak ke Islam. Dia tidak nak masuk Islam pun tak apa. Kalau kita duduk dalam pemerintahan Islam ni, tidak semesti kita jadi Islam. Dia tahu tu, dia faham, nak ke Islam. Biar Islam ni mari mereka negeri dia. Suatu ketika dulu ada begitu keadaan. Suatu ketika pula pada orang Islam pun tak serik kepada pemerintahan Islam. Dia bukan tak serik agama, tak serik kepada pemerintah. Itu pun masalah itu kan. Orang kafir pula tak serik kepada pemerintah dan tak serik kepada Islam. Jauh. Itu akibatnya pemerintah ni. Ada kalanya dengan cara pemerintah tu orang dekat dengan Islam, orang jadi minat, tertarik hati dengan Islam. Ada kalanya orang jadi jauh daripada Islam. Semua tu ada pahala, ada dosa belaka. Jadi pemerintah ada dosa, ada pahala belaka. Jadi kalau bila Nabi tidak mengaku ni orang ni sebahagian daripada dia, orang dia,
Faham orang mana kalau tidak orang Nabi? Tak sebenar kita kalau Nabi SAW tak mengaku lagu ni. Susahlah seksa. Dalam riwayat satu lagi tu serupa tu juga. Cuma lafaz dia tu berbeza sedikit lah. Wa man qutila tahta rayatin ummiya yaghdabu lil asabah. Lebih kurang tadi juga. Falaysa min ummati, bukan umat aku. Bukan umat. Nabi tak mengaku umat. Dan sesiapa yang bertindak terhadap umatku, daripada umatku terhadap umat, mana sama-sama sendiri. Dia pukul, dia hentam, hak baik, hak tak baik, dia tak cara. Islam, kalau tidak Islam tak cara. Tak boleh lah begitu. Orang kafir ni pun ada banyak golongan juga. Bukan semua kafir itu serupa. Bukan semua kafir itu serupa. Kita tak boleh nak pukul umum gitu. Tak boleh. Jadi pemimpin dia kena pandai jaga ni. Ada hak zimmi, ada hak ni ahdin. Orang panggil kafir muahid. Kafir muahid ni bukan dia zimmi. Tak. Zimmi ni hak apa nama ni, dia taat setia kepada pemerintah. Ni tak, dia duduk negeri kafir tapi dia ada perjanjian damai dengan kita. Dalam masa ni dia boleh mari ke negeri kita, kita boleh pergi ke negeri dia dalam batas-batas yang dibenarkan oleh pemerintah lah. Mari jalan saja ke, boleh mari kerja kata ke, ikut tu apa ni, bergantung kepada pemerintah lah. Bila dia mari dalam jaminan kita sudah bagi dah visa kepada dia, mana kita kena jaga molek. Tak boleh buat sewenang-wenang. Ini kafir muahid ni, zi ahdin ahdahu ni, bukan zimmi. Ataupun kalau kita nak pakai zimmi juga boleh juga, sebab orang zimmi tu dia buat perjanjian untuk taat setia kepada pemerintah, boleh juga. Maknanya kalau hak muahid tu masuk, hak zimmi lebih-lebih lagi lah masuk. Mana kita tak boleh buat apa nama, kita tak tukalu kepada orang kafir pun. Tak boleh kita kata dah orang kafir kan, kita nak curi, kita nak nipu dia, kita nak buat macam-macam. Tak boleh. Kita nak fitnah dia, kata ni bubur babi, ni sikit-sikit bubur babi, no, lemak babi. Tak boleh. Mudah-mudah fitnah tu, walaupun terhadap orang kafir pun tak boleh, kecuali kita ada bukti. Kalau ada bukti tak boleh duduk dia, kena bawa kepada pihak berkuasa. Kalau tidak dosa. Kalau nak kata tak boleh, biar jelas. Nabi SAW makan keju, hak orang Yahudi, hak orang kafir buat, dia makan. Dia makan. Mana hak orang kafir? Mana hak orang kafir buat tidak semestinya tak boleh makan. Hak berkait dengan sembelihan tu hak tak bolehnya. Hak kalau hak sembelihan tu memanglah tak boleh. Hak tidak begitu. Misalnya keju ke, mentega ke, ataupun lain-lain, kalau tidak jelas tak boleh kata. Kalau kata tu jadi fitnah, fitnah tu dia jadi benci kepada orang Islam. Itu kita tak erti. Tak erti cara bermasyarakat ni dengan orang kafir lagu mana sepatutnya. Tak ada politik gitu. Kalau kita ada, dia kemah. Biar pupuk dia kata, ni sungguh kita ni kata buat lagu lain, lepas tu buat lagu lain, janjinya lagu lain, buat lagu lain. Pupuk dia pula sama marah pupuk dia. Tulis letak logo halal situ, lepas tu buat tidak halal, pakai marah pupuk dia pula. Kalau betul tak apa. Kalau tak betul dia jadi fitnah. Dia kata orang Islam ni jahat. Nak beritahu lagu mana? Nak beritahu lagu mana kalau jahat lagu ni? Dia tidak akan percaya kepada kita. Kalau setakat kita tu boleh kira agama kita ni boleh anggap tak betul. Sebab itulah dalam Quran dia sebut la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan duk maki orang kafir, orang yang duduk sembah selain daripada Allah. Nanti dia akan maki Allah tanpa ilmu. Dia tak reti satu, dia akan maki Allah. Kita maki dia lah, dia maki Allah. Jangan kita buat sesuatu yang menyebabkan jadi agama kita ni jadi terancam, agama kita diceroboh. Kalau orang ceroboh kita tak apa, boleh lagi, kita tak ada gapo. Tapi kalau ceroboh agama tak boleh. Jangan buat sesuatu yang lagu tu. Di antara hak biasa dalam masyarakat kita berlaku, sikit-sikit dia kata bubur babi selalu, bubur lemak babi selalu. Ni ubat gigi ni bubur lemak babi, hak ni bubur, tak boleh. Lagu tu salah. Biar betul. Kalau betul kena bawa sampai kesu. Jangan duk kecek-kecek di belakang, tak boleh lagu tu.
Itu fitnah. Orang Islam tidak buat fitnah kepada sesama Islam pun tidak, kepada orang kafir pun tidak. Lepas tu sesiapa yang melihat amir dia, benda dia tidak kenal, dia kena sabar. Kena sabar. Ini arahan Nabi kepada rakyat pula. Kepada rakyat orang bawahan dengan pemimpin ni. Nak memimpin ni payah, nak cari hak sempurna, hak molek, hak cukup belaka payah. Kena sabar. Kerana sesiapa yang berpisah daripada jamaah, shibran, kadar senyekak aja, dia mati, maka cara mati itu mitatan, mitah. Dia guna itu, orang panggil masdar hay'ah ataupun masdar nau'i. Sebab tu kita terjemah dengan cara ataupun dalam bentuk. Bentuk lagu tu cara mati tu. Cara mati tu, cara mati jahiliah. Sebab orang Islam dia tidak mudah nak berontak, nak ceroboh, nak gapo. Sebab dia kira institusi dalam masyarakat ni dia benda besar. Kita nak betul belaka, molek belaka susah. Dan kalau hak dah atas kalau kita berjatuh, bukan senang juga nak molek. Dengan sebab itu kita kena sabar. Sabar. Kalau selagi dia tu Islam, dia tidak suruh kepada benda-benda yang maksiat, dia tidak suruh. Kalau dia buat, itu hadiah, dia tanggung sendiri. Dia tidak suruh, dia tidak menganjurkan. Kita kena sabar lagi. Dulu kita sudah bicara kan, kalau siapa peringkat maksiat ni, fasik ni setara mana, kena tengok pula. Kalau kita berjatuh, dia tu naik lebih teruk lagi, tak boleh. Kalau kita yakin boleh naik lebih molek, baru boleh. Baru boleh. Tapi kalau dengan tumpah darah orang-orang yang tidak bersalah, banyak perkara lah kena tengok. Kena tengok. Tak boleh dia kira apa nama ni, maksud kita saja. Maksud kita saja, kita nak molek, jadi kita boleh buat apa saja. Tak boleh lagu tu. Setengah orang dia kata tak apa, kita bom tempat orang kafir kita bom. Hak duduk buat maksiat dah gitu-gitu. Sebab maksiat pas pemerintah, siapa dia suruh dia buat? Siapa dia suruh dia buat? Tak boleh. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Setara Nabi tu Tuhan kata lagu tu, bukan urusanmu nak menentukan hak ni orang ni ahli neraka orang ni gini-gini, bukan urusanmu. Tak tahu lagi Allah SWT nak ampunkan siapa dia, Allah SWT nak seksa siapa dia, tak tahu lagi. Hak tu ayat tu turun tu berhubung dengan Nabi doa untuk orang kafir tertentu. Termasuklah Abu Sufyan, dia pernah doa. Turun ayat tu. Mana Tuhan larang, Tuhan lebih tahu. Kita tak tahu hak buat maksiat ni suku hak ni. Pemerintah ahli politik ni suku hak tu. Hak buat maksiat dia tak nak agama, dia tak tahu agama dia. Boleh jadi dia tak sokong pun pemimpin dia tu. Kita tak tahu apa, kita kira dia kafir. Pas bunuh dia, kita tak tahu dia nak Islam ke tidak. Mana kita tahu? Hak duk jadi pala, hak duk joget. Supaya apa ni? Michael Jackson. Tidak orang kata. Wallahu a'lam, anak pun tak tengok sendiri TV tu, tapi dia mau kata masuk Islam. Dan kalau tempat-tempat maksiat gitu, dia lah hak nombor satu sekali. Kalau kita bunuh dulu, maknanya kita mendahului Allah. Jangan gaduh. Itu orang awam. Tak boleh nak bunuh tak tu kalau. Kalau ada orang Islam, kalau ada orang Islam situ. Sebab itu kita tidak setuju cara lagu tu, tak betul tu. Tak betul. Lepas tu kata, ada kita takkan nak pergi serang mereka, tak erok. Dah itulah makna tidak mampu tu. Sebab itulah pemerintah pun tak berani. Tahu dah, tak erok. Dah tahu dah tak erok, akhir sekali pergi bom kuasa orang ramai tu, apa faedahnya? Orang awam tu, kedai ke apa pergi bom, supermarket ke apa-apa. Nah, apa faedah? Semua yang berlaku di Pakistan di mana-mana jadi gana. Suk mana? Orang ramai mati. Jawabnya kita tak boleh nak berdek askar dia. Maknanya kita tak mampu lagi lah tu. Kan lagu tu dah tak mampu, tak usah buat dulu lah. Kita tahu dah suk situ. Jangan buat. Cuba buat aku lain. Tapi iyalah, inilah zaman kelabu ni, bukan kelabu ni, jadi lebih pada tu lagi ni. Jadi macam-macam lah, hak ni gini, masing-masing. Ini sebab apa? Sebab masing-masing tidak buat kerja. Pemerintah pun duduk leka dengan cara dia. Tak ada usaha yang kita kata apa ni, drastik
yang agresif nak mengubah ke arah Islam. Di mana orang tengok memang tak ada nampak lagu tu, leko. Sebab tu jadi nak bertindak masing-masing tu. Kita tak boleh juga menyalahkan orang ramai ni, orang tak bertindak lagu ni, tak boleh juga. Jemu dah dengan keadaan ni. Nak harap kau orang politik ni pun tak boleh harap. Dia akan jadi gini lah, kocak barah habis. Susah lepas tu beberapa hadis lagi ni, orang ni nampak gaya kita tak ada ni. Kena berhenti sekat tu dulu. Wallahu a'lam.